Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Raja Azwa Safrina, wartawan dari Majpaka Channel. Pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan program sempena menyambut Ma'al Hijrah 1 Muharram 1443 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2021. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita bersama-sama mendengar ucapan alu-aluan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Puan Hajah Fatimah binti Embong selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik pengacara majlis yang berusaha, semua guru pendidikan, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama menyambut Ma'al Hijrah 1443 untuk peringkat sekolah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Panitia Agama Islam kerana mengambil inisiatif ini untuk mengadakan sambutan Ma'al Hijrah di peringkat sekolah secara online. Ya, walaupun kita dalam kekangan pandemik COVID-19, tapi semua program dapat dilaksanakan. Jadi pertama sekali kita tengok sambutan Ma'al Hijrah ini perlu diadakan pada setiap tahun. Pertama sekali untuk mengingati peristiwa perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ini merupakan sejarah penting sejarah penting dalam dalam kalender Islam. Jadi perpindahan Nabi Muhammad bersama para sahabat Sayyidina Abu Bakar mengambil masa selama 8 hari untuk sampai ke Madinah. Jadi setelah sampai di Madinah, Nabi dan juga sahabat disambut dengan meriah oleh penduduk-penduduk Madinah. Dan di sini ialah kita tengok peristiwa daripada hijrah ni, adanya kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu artinya orang-orang yang berpindah, dan kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh umat Islam pada masa itu yang berpindah. Jadi seterusnya kalau kita tengok Ma'al Hijrah ni merupakan disambut pada awal Muharram, 1 Muharram pada setiap tahun. Kalau kita tengok dalam kalender Islam, bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam Islam, dan begitu jugalah serupa juga dengan tahun Masehi. Bulan Islam 12 bulan. Kalau kita tengok tahun Masehi juga 12 bulan. Dalam kalender Islam kita mula dengan awal Muharram Muharram. Kalau dibandingkan dengan tahun Masehi adalah pada bulan Januari. Jadi itulah kita tengok sejarah Ma'al Hijrah, dan tema Ma'al Hijrah pada tahun ini ialah manhaj Rabbani, iaitu ummah berkualiti. Jadi di sini para murid-murid sekalian, cikgu nak kaitkan sedikit
dengan tema pada tahun ini, iaitu ummah berkualiti. Jadi kamu sebagai seorang pelajar, kamu semua sebagai pelajar, jadilah kamu semua jadilah pelajar yang berkualiti, yang cemerlang, ya. Dan kalau kita tengok makna hijrah itu sendiri ialah perpindahan daripada hijrah itu hijrah tu maknanya berubah daripada kurang baik dan seterusnya cemerlang. Jadi dengan sempena, ya, tema ummah berkualiti, kamu semua perlu jadi seorang murid yang berkualiti dengan suasana sekarang ni, suasana di mana kamu belajar secara PDPR. Cikgu harapkan pertama bagaimana untuk menjadi murid yang berkualiti. Untuk menjadi murid yang berkualiti, pertama sekali perlu masuk kelas lah. Masuk kelas di sini maksudnya perlu menyertai kelas, mengikuti pembelajaran yang cikgu bagi daripada awal sehinggalah akhir. Sebab dalam setiap hari itu murid tahap 1 belajar 3 ataupun 4 subjek, dan murid tahap 2 belajar sebanyak 4 subjek pada setiap hari. Apa yang cikgu ajar tu ialah, kalau tak sekarang ni secara PDPR, cikgu buat rakaman video, rakaman suara, dan apa-apa yang cikgu bagi kerja secara online, secara modul, cikgu harapkan semua murid-murid siapkan kerja yang cikgu bagi, siapkan kerja, buat latihan yang semua yang cikgu bagi tu. Dan kalau apa-apa yang tak faham, boleh berhubung balik, tanya cikgu semula. Cikgu rasa setakat inilah dulu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, cikgu melancarkan program Ma'al Hijrah 1443 peringkat sekolah pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Puan Guru Besar. Seterusnya, mari kita sama-sama mendengar sedikit tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Wan Rosli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hijrah kepada para pentadbir, para guru dan semua murid SKBC, Sekolah Kebahasaan Bukit Cempaka. Kita bertemu lagi pada sambutan Mahijrah pada tahun ini, yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Mungkin di antara kita merasakan hijrah, sambutan Ma'al Hijrah ini apabila tiba awal Muharram, bulan Muharram, para pelajar atau murid mungkin menganggap ini satu adat, satu kebiasaan setiap tahun. Bila bermulanya kalender Islam awal Muharram, ada nasib awal Muharram, permulaan hijrah, maka kita anggap kita sambut dan dah cukup dah. Mungkin pelajar tidak mengetahui hikmah sebalik berlakunya peristiwa hijrah tersebut. Dan sebelum tu kita pergi pada hijrah dari sudut bahasa. Hijrah bermaksud meninggalkan. Kataan bermula dengan hajara yang bermaksud meninggalkan ataupun memutuskan, ataupun keluar daripada suatu negeri ke satu negeri. Dan pengertian daripada sudut tamadun Islam atas kapasiti hijrah ini ialah perpindahan orang Islam daripada Mekah ke Madinah demi memperkukuhkan kedudukan Islam. Kemudian dari sudut pengertian lain,
itulah semangat ingin berubah. Yang tu yang penting. Sebab kalau kita tengok para pelajar hari ini, kadang-kadang mereka kurang bersemangat untuk menyertai PDPR misalnya. Jadi maknanya kena berubahlah. Kena berubah daripada benda yang kurang bersemangat pada benda yang semangat. Ustaz dengar dulu satu pemimpin kata, jangan jadikan kemiskinan itu satu halangan untuk berjaya. Memang betul lah. Dan jangan jadikan semangat, berputus asa, lemah semangat itu satu halangan untuk kita tidak mencapai, maknanya untuk jangan jadikan halangan seperti berputus asa, semangat, lemah semangat itu adalah halangan untuk kita mencapai kejayaan. Jangan kita jadikan sebab musabab disebabkan kita lemah semangat malah belajar. Jangan jadikan macam tu. Kita ketepikan. Kita mesti mempunyai cita-cita yang tinggi dari sudut persepsi pelajar pada hari ini. Sebab kita hidup dalam keadaan norma yang baru. Norma yang baru, kena bersemangatlah sikit. Okey, kemudian kesan daripada peristiwa hijrah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah begitu besar kesannya daripada sudut Islam, umat Islam sendiri. Bila berlakunya perpindahan hijrah Nabi Muhammad bersama orang Islam daripada Mekah ke Madinah, berlakulah penyatuan umat Islam yang berada di Madinah dan di Mekah, iaitu golongan Muhajirin dan Ansar, bersatu membentuk sebuah satu negara yang bertamadun. Kemudian kesan daripada yang lain juga ialah Islam mula berkembang besar daripada situlah. Kalau Ustaz ingat, kalaulah Nabi tidak berhijrah, sebab perintah hijrah ini adalah daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Sebab apa Allah merintahkan Nabi berhijrah? Ada kepentingan, ada hikmah sebalik itu. Kita lihat, kalaulah Nabi tidak berhijrah, nescaya kita sendiri pun Ustaz rasa menganut agama animisme, menganut agama adat resam budaya kita. Bila berlakunya hijrah, maka berlaku itu sebagai hidup yang berlaku di tamadun manusia di rantau Nusantara. Dengan adanya maka kita rasa macam tenang, kita rasa macam selamat hidup di dunia ini. Bukan saja di dunia, bahkan kita ada pula cita-cita kita untuk hari akhirat nanti. Dah ada dah kehidupan kita nanti. Kita terasa begitu terang. Maknanya kehidupan kita di masa kini dan di masa akan datang. Sebab itulah bagi kita, bila kita melihat kematian, COVID dan sebagainya, kita tidak rasa macam benda itu menakutkan. Maknanya bagi orang rasa takut sebab dia tak ada persediaan. Tapi bila orang rasa dia tak takut, maknanya dia dah ada persediaan. Dia dah ada rasa tahu dah. Maknanya pengakhiran hidup ini adalah bukan di atas dunia, bahkan di hari akhirat kelak. Siapa yang beritahu? Dalam Al-Quran, Nabi, hadis Nabi SAW. Jadi kita rasa tenang dan sebagainya. Okey. Kemudian dari sudut penjenamaan kalender Islam ini, siapakah yang memulakan, perintis yang memulakan, para sahabat manakah yang memulakan bulan Muharram ini dianggap sebagai kalender dalam Islam permulaannya. Sebab berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Dia tak berlaku pada bulan Muharram. Oleh kerana besarnya bulan Muharram ini, maka Sayyidina Umar memutuskan, setelah bermusyawarah bersama Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali bin Abu Talib, dia memutuskan supaya permulaan hijrah ini ambil pada bulan Muharram. Sebab apa? Sebab bulan Muharram lah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan bulan Muharram lah pula berlakunya banyak peristiwa pada bulan Muharram kepada para Nabi, bermula pada Nabi Adam hingga kepada
Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelajar tekan button tertulis dalam Google tajuk peristiwa berlaku pada para nabi pada bulan Muharram. Tekan saja button, terus nampak. Semua berlaku dalam bulan Muharram. Kalau tak silap Ustaz, dalam bulan Muharram berlakunya pendaratan kapal Nabi Nuh. Itu mana salah satunya lah, mana berlaku pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram juga ialah bulan yang diharamkan berperang pada zaman zaman Nabi dan pada masa zaman jahiliah dahulu diharamkan berperang 4 bulan. Bulan Safar, Muharram, Rejab dan Sa'ban. Okey. Kemudian itulah maknanya bermulanya kalender dan Islam dimulakan dengan bulan Muharram. Besarnya bulan ini. Oleh kerana besarnya bulan ini, maka kita sebagai umat Islam, kita kena tahu apa kepentingan bulan Muharram ini, sehingga Saidina Umar dan beberapa sahabat lain memutuskan supaya dimulakan kalender Islam dengan awal Muharram, bulan Muharram ini. Okey, di antaranya ialah sunat pada yang perlu kita lakukan sebelum bulan Muharram ini ialah kita digalakkan berpuasa. Puasa sunat pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Sebab Nabi pun ada kata bulan yang paling baik untuk berpuasa selepas bulan Ramadan ialah bulan Muharram, pada bulan Muharram. Besar padilah ni. Okey, bulan Muharram itu pada 10 Muharram kita berpuasa sunat, digalakkan puasa sunat kerana fadilat bulan Muharram, 10 Muharram ini, puasa sunat ini diampunkan dosa seorang hamba itu bagi tempoh setahun yang lalu. Maksudnya bila kita berpuasa 10 Muharram lengkap dengan ikhlas, terima oleh Allah, maka dosa-dosa yang setahun yang lepas tu kita lakukan, maknanya syarat lakukan dengan ikhlas kepada Allah SWT. Jangan seolah mak hari ni esok 10 Muharram nak puasa, jadi mak bagi RM20. Tak boleh lah, sebab tak ikhlas. Kita naklah ikhlas ketaatan kita kepada Allah, kepada kita. Okey. Dan mengikut pandangan ulama Syafi'i, di mana kita berpegang dengan fiqh Syafi'i di Rantau Nusantara, mereka berpandangan bahawa digalakkan puasa pada 9, 10 dan 11 Muharram. Tapi kalau pelajar kata wah 3 hari tak larat Ustaz, puasa 10 Muharram pun sehari pun tak bergalak. Sebab apa? Sebab puasa 10 Muharram ni besar fadilat dia. Ambillah walaupun sehari untuk pelajar. Okey. Kemudian apa lagi perkara sunat yang perlu dilakukan pada bulan Muharram ini? Antaranya yang kedua ialah puasa Tasu'ah. Tadi dah puasa pada 9 Muharram lah. Kemudian yang ketiga ialah puasa ialah sunat, solat sunat. Banyakkan solat sunat. Sunat qabliyah, ba'diyah, sunat-sunat yang lain lah, sunat hajat, sunat tahajud, bangun malam-malam, bagi pelajar yang mampu. Okey. Sunat tasbih, banyak. Kemudian banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Kalau tak larat pun baca Quran, bacalah Qul-Huwallah. 10 kali ke 30 kali ke. Ustaz tengok sini dia suruh baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul-Huwallahu Ahad, sebanyak 1000 kali. Kalau tak larat, bacalah 10 kali ke. Itulah mana-mana. Berdasarkan pada kemampuan kita, pelajar. Okey, banyakkan baca Quran. Ataupun lepas sembahyang, bacalah Quran sela bagi yang dah pandai baca Quran. Yang Quran besar tu, bagi yang kadang bacalah surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Kafirun, baca. Kemudian banyakkan bersedekah. Sebenarnya bulan Muharram ini banyakkan bersedekah kepada fakir miskin. Jangan kita kedeku, sebab bersedekah ini akan menambahkan rezeki kepada orang yang bersedekah dengan ikhlas. Jangan menunjuk-nunjuk pula. Sedekah dengan ikhlas. Okey.
Kemudian digalakkan juga kita buat baik pada anak yatim. Anak yatim perlu kita buat baik. Sebab apa? Sebab di antara orang ciri orang yang berdustakan agama dia lah ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang tidak buat baik pada anak-anak orang, anak-anak yatim. Itu dianggap sebagai ciri orang yang berdustakan agamanya. Tak beri makan pada fakir miskin pun dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai tidak mementingkan saudara se-Islam. Maknanya tidak mengambil orang yang dianggap sebagai dusta agama ni, maknanya tak nak cara langsung, tak nak cara langsung pada nasib-nasib umat Islam. Orang miskin tak nak cara, orang anak yatim pun tak nak cara. Bukan je kita bagilah sedekah dan sebagainya. Jangan kita malah awak ni yatim, malah kawan, jangan, tak baik. Awak orang miskin dengan kawan saya tak baik. Okey. Kemudian yang berikutnya lah pupukkan semangat silaturahim di kalangan umat Islam ataupun di kalangan keluarga kita. Jangan ada hasad ni, main hasad aja, main game je. Sekali telefonlah adik-adik kita yang jauh, bagi yang dah besar panjang dah bekerja ni, bagi yang budak-budak yang belajar, yang dekat-dekat, jangan bergaduh. Jangan bergaduh, berebut basikal ke, berebut telefon nak main game ke, jangan. Dulu tak dengar dalam satu berita dulu, akhbar dulu, pukul adik dia sampai mati. Sebab apa? Sebab adik dia ambil basikal dia main. Adik dia bangun pagi-pagi main basikal dia dulu. Dah basikal satu, kemudian dia nak marah, dia pergi pukul adik dia dengan kayu. Meninggal adik dia. Nangis apa ni mak dia. Mana sebab apa ni, sebab apa pukul adik dengan kayu dan sebagainya. Lalat masa kecil tak apa lagi, bila dah besar barulah kita orang kata sebab apalah pukul adik tu sampai mati. Okey. Tapi dia tak bicara kalau di mahkamah, dia tak kat polis sebab dia budak-budak lagi. Okey, sebab dia tidak berakal dan tidak memayus. Berlaku dulu dalam berita dululah. Tak silap. Jadi berkawanlah dengan adik-adik dengan baik, jangan membutuhkan silaturahim tak baik. Okey, itu saja pesanan Ustaz sebenarnya sambutan Mahjirah kita pada tahun ini yang bertemakan manhaj rabbani ummah berkualiti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Marusli atas tazkirah yang disampaikan tadi. Seterusnya, mari kita menghayati bacaan doa yang akan dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Rahimi. Dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan penuh khusyuk dan tawaddu' kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan, di mana dengannya dapatlah kami berkumpul pada hari yang penuh berkat untuk bersama-sama meraihkan majlis Ma'al Hijrah memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dzal fadli wal in'ami ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa hijrah yang diperintah ke atas Rasulmu dan Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perancangan yang kemas dan teratur demi memperkukuhkan kekuatan untuk menegakkan hak, kebenaran, keadilan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan. Allahumma ya qawiyyu ya aziz ya fa'alun lima yurid. Sesungguhnya hijrah Rasulmu merupakan peristiwa agung yang kami akan hayati. Ia merupakan ilham perjuangan umat setiap zaman, mengajar erti
perpaduan kejayaan menyatukan yang bertelingkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma amilna fi hadhihi as-sanati mimma nahaytana an falam natub minhu wa lam tardah wa nasinahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila at-taubati minhu ba'da jara'atina ala ma'siyatika fa innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardah wa wa'adtana alayhi ath-thawab فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlika al azim wujudikal muawwal. Wa hadha 'amun jadidun qad aqbala alaina nas'aluka al-ismata fihi من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Rahimi atas bacaan doa tadi. Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhirlah program sambutan Ma'al Hijrah 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka. Saya akhiri program ini dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian dahulu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.